Selepas 100 hari berlalu, akhirnya Nur Akilah Muhammad Safwan berusia 21 tahun, satu-satunya mangsa yang terselamat dalam kejadian keracunan gas karbon monoksida ketika berehat di stesen minyak di Lebuh Raya Utara Selatan dekat Pematang, membuka cerita mengenai tragedi pada 16 September lalu yang meragut nyawa pasangan kembarnya Nur Adilah dan dua sahabat karibnya Sharifah Farisha Said Fati dan Ayuni Syazwani Syabri. Akilah tidak menyangka sama sekali. Persetujuan bersama untuk berehat sebentar di stesen minyak itu mengubah hidupnya sama sekali. Wakil Esra Awani di Kedah berjaya mendapatkan Nur Akilah untuk mengetahui cerita sebenar yang berlaku pada hari kejadian. Dalam kejadian itu, Nur Adilah, Sharifah Farisha dan Ayuni Syazwani meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri dalam kenderaan pelbagai guna MPV. Menceritakan kembali detik kejadian, Nur Akilah memberitahu ketika itu mereka dalam perjalanan pulang ke Kedah selepas seharian berjalan di Pulau Jerejak. Katanya, sebaik sampai di stesen minyak itu, kembarnya Nur Adilah yang memandu kenderaan dan Sharifah Farisha penumpang hadapan keluar membeli makanan ringan dan minuman. Manakala Nur Akilah dan Ayuni Syazwani yang berada di tempat duduk belakang menunggu di dalam kenderaan. Menurutnya, ketika itu enjin dan sistem penyaman udara kenderaan masih dihidupkan manakala pintu dan tingkap bertutup rapat. Time berhenti tu, turun beli Maggi dengan pilaf. Lepas tu, time Ayuni dengan Farisha yang turun. Lepas tu tak cukup tangan nak bawa. Lepas tu saya lah turun pergi ambil. Lepas tu saya turun tu, naik kereta tu, dalam 5 minit, 10 minit tu saya tak sedar. Dan tu mereka duduk sembang lagi dan tu. Saya tak sedar tu. Lepas tu sedar memang dekat hospital. Memang tak mungkin nak tidur situ mungkin. Memang tak tidur, pingsan. Memang tak plan pun kata nak tidur. Plan kata nak makan je. Kata Akilah, dia sedar semula selepas 10 hari menerima rawatan di Hospital Tuanku Mizan di Kuala Lumpur dan mengetahui kejadian yang menimpa kembar dan dua rakannya selepas dimaklumkan ibunya. Menceritakan detik terakhir bersama kembarnya, Nur Akilah tidak dapat menyembunyikan kesedihan yang dirasainya. Yang last tu tangkap gambar dekat satu kursi ni, dia ada dua kursi buayan. Tengok gambar, dan tu saya dengan Farisha. Lepas tu ada satu gambar ni, saya seorang je, Farisha tak ada. Macam satu kebetulan lah kata. Tapi baca balik cek yang lama-lama kan. Dan tu combo extend. Lepas tu Farisha dia cakap, tak tahu lah sempat ke dia nak pergi combo. Dia cakap yang tu. Lepas tu bila tengok balik sedih lah. Macam dia bagi dah. Dia bagi apa? Dia bagi dah ni kan. Menurut Nur Akilah, kejadian itu meninggalkan kesan mendalam kepadanya sehingga sekarang. Tetapi dengan sokongan keluarga, dia yakin mampu menghadapinya. Katanya setelah selesai menjalani rawatan susulan awal Disember lalu, dia pulang ke rumah dan meneruskan perniagaan pakaian terpakai yang diusahakan bersama Nur Adilah. Sebelum ini, sementara menantikan proses menyambung pengajian di peringkat ijazah dalam masa terdekat. Saya buat bisnes dia lah. Teruskan di mana dia tinggal. Teruskan bisnes apa yang dia kedai bandel. Buat jual baju perempuan. Dalam kejadian 16 September lalu, Sharifah Farisha maut di lokasi kejadian manakala Ayuni Syazwani pula meninggal dunia ketika dalam perjalanan menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya HSJ. Laporan Syahira Azizan dan juru kamera Azrin Hafifi untuk Esra Awani.